KPM. Wah, ada organ-organ lah. Ni macam organ ginjal je ni, buah pinggang. Yang tu macam organ jantung. Yang ni paru-paru. Ni macam dalam makmah sains, baca sains ke hari ni? Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam Cikgu Linda. Saya dengar Mira kata tadi kelas sains. Bukan, hari ni kita belajar bahasa Melayu. Tajuk dia pendermaan organ. Pendermaan organ? Ya. Menarik tajuk tu Cikgu. Memang menarik sebab organ-organ kita ni boleh didermakan. Contohnya seperti ini, paru-paru, jantung, buah pinggang, tisu kulit kita pun boleh didermakan. Wah, menariknya tajuk kita. Ya. Kawan-kawan dekat rumah, tahu ke apa yang dimaksudkan dengan pendermaan organ tu? Kalau nak tahu, jom belajar sama-sama dengan Cikgu Linda. Jom Cikgu, kita masuk kelas. Jom. Wah, menariknya. Boleh derma Cikgu. Betul. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ilmu kepada murid-murid yang sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kawan-kawan, selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Satu Ikrar Sejuta Harapan. Menarik tajuk kita. Dan hari ini di studio kita bersama dengan Cikgu Haslindar Nur Ismail dari SMK Seri Mulia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Linda? Baik, Alhamdulillah. Mira, apa khabar? Mira pun baik Cikgu dan teruja nak belajar dengan Cikgu. Baik, tetapi sebelum kita teruskan sesi kelas kita pada hari ini, tak lupa turut serta bersama dengan kami di studio Cikgu Jurubahasa Isyarat iaitu Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah Cikgu Linda, hari ini kita nak belajar tentang pendermaan organ. Betul. Apa yang dimaksudkan dengan pendermaan organ tu Cikgu? Jadi, marilah belajar dengan Cikgu Linda macam mana kita nak menderma organ. Okey, baik. Betul Cikgu. Saya teruskan. Sebelum kita teruskan, tak lupa. Kita pun ada kawan-kawan, Mira lah, ada kawan-kawan baru di dalam talian. Mereka anak murid Cikgu sendiri. Betul. Ada 4 orang. Di manakah mereka? Assalamualaikum. Hai. Salam perkenalan diucapkan. Boleh Cikgu Linda perkenalkan mereka? Boleh. Okey, yang pertama iaitu yang berbaju oranye sebelah kanan iaitu Haris Aiman. Okey, angkat tangan Haris. Hai. Yang kedua, satu-satunya serikandi kita iaitu Amal Khairina. Okey, seterusnya yang berbaju merah iaitu Danish Iqbal. Hai Danish. Dan seterusnya Muhammad Alif bin Harun. Hai. Okey, itu anak-anak murid saya daripada SMK Seri Mulia. Baiklah, salam perkenalan diucapkan. Jom Cikgu, kita teruskan sesi kelas kita untuk hari ini. Baik, jadi hari ini, tajuk kita hari ini iaitu Satu Ikrar Sejuta Harapan. Jadi di sini, mula-mula tadi kita tengok ada organ-organ, pendermaan organ. Jadi apabila kita sudah berikrar untuk menjadi penderma organ, maka kita memberi sejuta harapan kepada masyarakat di luar sana. Baik, jadi inilah dia organ-organ yang boleh didermakan. Jadi sebelum kita nak derma organ, kita kenalah kenali organ dan tisu kita. Iaitu ini yang dipaparkan. Namun Cikgu Linda tak naklah cerita mengenai fungsi-fungsi organ ini. Saya ingin serahkan kepada anak murid saya yang berada di dalam talian sebab saya sudah memberi tugasan kepada mereka supaya mencari maklumat mengenai fungsi organ dan tisu yang terdapat dalam badan kita. Jadi, saya buka kepada anak-anak murid saya. Siapa yang nak bercerita tentang organ, fungsi organ ataupun tisu dalam badan kita? Sila angkat tangan. Sila angkat tangan. Siapa yang kongsikan? Baiklah, silakan Haris. Silakan. Saya nak bercerita tentang fungsi organ jantung. Jantung, okey, baik. Fungsi jantung adalah untuk mengepam darah ke seluruh badan. Bagi menjalankan fungsi ini, jantung dilengkapi dengan otot yang kuat dan tahan lama.
kerana jantung bekerja 24 jam sehari tanpa henti. Jantung memainkan peranan penting untuk memastikan fungsi badan manusia terus berjalan dengan baik. Itu sahaja, cikgu. Jantung ini otak dia kena kuat kerana jantung ini mengepam darah ke seluruh badan. Okey, baik. Siapa lagi nak bercerita mengenai organ yang terdapat dalam badan kita? Silakan. Silakan. Dennis. Silakan, Dennis. Saya nak terangkan tentang fungsi hati. Hati. Okey, baik. Hati terletak pada bahagian kanan atas rongga perut dengan berat sekitar 1.5 kg. Fungsi hati ialah untuk menghasilkan empedu yang membantu dalam proses pencernaan makanan, membuang sisa dan memecahkan lemak dalam usus kecil. Selain itu, fungsi hati juga untuk melawan jangkitan dengan menghasilkan imun tubuh dan membuang bakteria dari aliran darah. Itu saja, cikgu. Okey, baik, itu hati. Sakit hati semua nak luah. Wah, banyak sudu sampai tak cukup kuah. Jadi itu hati, itu ya? hati. Okey, ataupun bentuk love sebegini. Okey, baik. Bagus, Dennis. Sekarang siapa lagi nak bercerita tentang kita punya organ ataupun tisu dalam badan kita? Silakan. Silakan. Amal. Satu-satunya bunga dalam anak murid saya sekarang ini. Silakan, Amal. Saya nak menceritakan tentang paru-paru. Paru-paru, silakan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh struktur tulang selangka dan diselimuti oleh karung dinding. Okey. Fungsi paru-paru ialah untuk menukarkan oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah dengan bantuan hemoglobin. Proses ini dikenali sebagai pernafasan atau bahasa sains dia lah respirasi. Respirasi, pernafasan. Bermaksud paru-paru ini sangat penting untuk membantu kita bernafas. Ya, Mira, ya? Ya, betul. Okey, baik. Jadi siapa lagi yang belum menyuarakan, memberikan pendapat? Okey, siapa lagi? Alif. Silakan, Alif. Silakan, Alif. Saya ingin menceritakan tentang injap jantung. Okey, baik. Fungsi injap jantung adalah untuk menghalang darah daripada mengalir balik ke aurikel apabila ventrikel menguncup. Okey, baik. Selain itu, injap jantung dapat memastikan pengaliran darah sahala berlaku. Jantung pula mempunyai 3 injap, iaitu injap bicuspid, injap tricuspid dan injap sabit. Injap bicuspid yang terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Injap tricuspid pula terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Injap sabit pula di pangkal arteri pulmonari. Itu saja, cikgu. Okey, baik. Banyak istilah sainsnya tu. Okey, sebenarnya tadi jantung. Jantung organ. Tapi bila ada, kita ambil pada jantung ada injap. Injap itu dikira tisu. Jadi itu antara tisu dalam badan kita yang boleh didermakan. Baik, siapa lagi nak bagi fungsi tisu ataupun organ dalam badan kita? Sila angkat tangan. Siapa lagi ingin kongsikan? Haris. Okey, Haris. Silakan, Boleh, Haris. Kali ini saya nak berkongsi tentang fungsi kornea mata. Fungsi kornea mata adalah untuk mencegah kotoran dan benda asing serta menyaring sinar UV yang masuk ke mata. Kornea mata adalah bahagian mata yang penting kerana kornea mata merupakan faktor seberapa baik tingkat fokus mata terhadap sesuatu objek. Kornea mata yang dijangkiti kuman mampu menjejaskan penglihatan seseorang. Okey, baik. Mata memandang, mata melihat. Okey, cukup, Mira. Kita nak belajar ni, Mira. Okey, cikgu. Okey, baik. Jadi yang terakhir, saya buka siapa nak cerita pasal tisu lah. Kita tadi kan dah organ, kita ambil tisu. Siapa nak cerita pasal tisu? Contohnya tulang ke, kulit ke? Silakan angkat tangan. Ya, seorang lagi kita perlukan. Seorang lagi. Silakan. Dennis. Silakan, Dennis. Tulang merupakan tisu-tisu hidup yang mengandungi mineral-mineral seperti kalsium dan fosforus. Di samping itu juga mengandungi kolagen, protein, sel-sel serta air. Dengan itu, fungsi tulang ialah untuk menyimpan mineral seperti kalsium dan zat besi
serta melepaskannya ke dalam darah saat tubuh badan memerlukannya. Okey, Itu baik. tadi. Itu fungsi tulang. Tulang. Jadi, itulah dia fungsi-fungsi organ dan tisu dalam badan kita, dan tisu dan organ dalam badan kita ini sangat berguna, dan andai kata kita sudah meninggal dunia, kita boleh dermakan kepada orang lain. Saya serahkan pada Mira. Baiklah, yang itu yang kita nak tanya cikgu tu. Mesti ada cara ataupun proses bagi pendermaan organ ni. Dan kalau kita tengok macam mana setiap satu organ tu ada fungsinya yang cukup unik dan luar biasa. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan menimba ilmu bersama dengan kami di Mendengar Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, organ merupakan anugerah kehidupan yang tidak ternilai, dan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu kali ini kita akan belajar tentang pendermaan organ bersama-sama dengan Cikgu Linda. Baik Cikgu, macam mana proses pendermaan organ tu Cikgu? Okey, baik, saya terangkan ya. Jadi untuk ini sebenarnya tajuknya derma organ, derma selamat nyawa. Okey, baik. Jadi di sini ya, sebenarnya apakah itu pendermaan organ? Pendermaan organ ialah pendermaan organ dan tisu, merupakan proses mendermakan organ dan tisu seseorang untuk tujuan pembinaan organ dan tisu bagi menyelamatkan nyawa pesakit. Seterusnya, bagaimanakah pendermaan organ dan tisu dilakukan? Yang pendermaan organ dan tisu boleh dilakukan dengan dua cara, iaitu yang pertama pendermaan selepas kematian dan pendermaan semasa hidup. Dan yang sebenarnya apakah organ dan tisu yang boleh didermakan? Saya datangkan dengan infografik ini, iaitu organ. Yang sebelah kanan ialah organ, sebelah kiri ialah tisu. Yang pertama ialah jantung, kedua paru-paru, hati dan buah pinggang untuk organ, seterusnya tisu, kornea mata, injap jantung, tulang dan juga kulit. Jadi bagi pendermaan selepas kematian, seseorang itu boleh mendermakan lebih banyak organ dan tisu jika dibandingkan dengan pendermaan semasa hidup. Dan juga andai katalah anda di luar sana ingin menderma organ, jadi jom berikrar sebagai penderma organ dan dapatkan maklumat terkini berkaitan pendermaan organ di www.dermaorgan.gov.my. Jadi itulah maklumatnya bagaimana ingin menderma organ ya Mira ya. Baik Cikgu. Jadi Cikgu Linda dah terangkan macam mana nak menderma organ. Jadi Cikgu Linda nak tanyalah pendapat anak-anak murid Cikgu Linda. Jadi ini ialah soalan kepada anak-anak murid Cikgu Linda. Anda diminta, jadi dengar ya anak-anak murid SMK Seri Mulia, anda diminta memberikan pendapat anda tentang isu pendermaan organ dengan kritis dan bernas secara jelas menggunakan ayat-ayat yang betul dan gramatis. Jadi di sini saya nak pelajar-pelajar saya memberikan pendapat, pelajar-pelajar lain mendengar. Jadi kemahiran yang ingin kita jelmakan di sini ialah mendengar dan bertutur. Jadi siapa mula-mula nak berikan pendapatnya? Silakan. Murid siapakah yang ingin berkongsi? Okey, Amal. Silakan Amal. Pada pandangan saya, tahap kesedaran rakyat Malaysia masih lagi rendah untuk menderma tisu dan organ. Sebenarnya kerajaan hendaklah mengadakan kempen tentang pendermaan organ secara menyeluruh kerana bagi meningkatkan jumlah penderma organ. Dengan berbuat demikian, stigma buruk masyarakat dengan derma organ dapat dihapuskan kerana mereka menganggap dengan menderma sebahagian organ dapat memberi kesan buruk kepada kita. Okey, baik. Jadi Amal berpendapat bahawa masyarakat Malaysia masih lagi kurang kesedaran tau Mira. Betul. Jadi macam saya pun apabila saya baca info mengenai penderma organ, barulah timbul kesedaran betapa pentingnya kita menderma organ kerana dapat menyelamatkan nyawa. Okey, baik. Jadi bagus Amal memberikan pendapat sebegitu. Jadi siapa lagi nak memberikan pendapat secara kritis dan bernas? Sila angkat tangan. Siapa yang kongsikan? Okey, Alif. silakan Alif. Saya bersetuju dengan pendapat Amal. Pada khidmat saya pula,
Kempen ini dapat dilakukan melalui media massa, televisyen, radio dan sebagainya. Sebagai contoh, bersempena kempen ini, stesen televisyen hendaklah menyiarkan dokumentari tentang kebaikan pendermaan organ. Kempen ini hendaklah dijalankan secara berterusan dan janganlah dijalankan sekadar melepaskan batok di tangga. Oleh itu, masyarakat dapat merubah persepsi yang positif dalam melibatkan diri sebagai penderma organ kerana nyawa pesakit-pesakit anggaran berfungsi organ dapat diselamatkan melalui pemindahan dan transplant organ. Okey, Betul. baik. Jadi kerajaan memainkan peranan yang sangat penting. Tadi kan Alif kata janganlah seperti melepaskan batuk di tangga. Betul. Ataupun dalam erti kata lain, kempen yang dijalankan Mira, janganlah Ala seperti kadar. ala kadar, seperti hangat-hangat tai ayam. Itu ialah peribahasa juga yang wajar, yang boleh digunakan untuk berkaitan dengan kempen-kempen yang dijalankan. Baik, Haris, bukan Haris, silap pula. Okey, Alif dah memberikan pendapat, Amal sudah memberikan pendapat. Jadi yang dua orang ni tak nak bagi pendapat ke? Ini kongsikan. Tersenyum je tu. Haris. Silakan Saya nak cuba, cikgu. Haris. Okey, silakan. Pada pendapat saya, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dalam memupuk kesedaran terhadap peri penting pendermaan organ dalam diri anak-anak. Hal ini demikian kerana pendidikan awal dan pembentukan diri anak-anak bermula daripada rumah. Para ibu bapa sepatutnya menjadi suri teladan terbaik dengan menunjukkan perlakuan yang baik, iaitu mendaftarkan diri sebagai penderma organ. Perlakuan ini seterusnya dapat dicontohi oleh anak-anak dengan bersama-sama menjadi salah seorang ahli penderma organ. Selain itu, ibu bapa juga sepatutnya menyokong anak-anak mereka menderma organ semasa hidup maupun setelah meninggal dunia dan bukannya menghalang niat baik mereka sekeras-kerasnya. Itu sahaja, cikgu. Baik. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi kalau ibu bapa menjadi contoh terbaik kepada anak-anak, maka anak-anak akan ikutlah perilaku ibu bapa. Betul. Maka ramailah penderma organ kan, Mira ya? Betul, cikgu. Okey, baik. Jadi siapa lagi nak memberi pendapat? Silakan. Silakan. Mungkin Danish? Danish lah. Siapa lagi kan? Silakan Danish. Semua pihak sama ada kerajaan, badan-badan NGO maupun masyarakat itu sendiri haruslah peka tentang isu pendermaan organ yang jumlahnya semakin berkurangan. Dengan peningkatan jumlah penderma organ semasa hidup dan selepas meninggal bukan sahaja mampu menyempurnakan kehidupan pesakit-pesakit ini seperti orang biasa, malah menyelamatkan banyak nyawa warga negara kita. Dengan demikian, jelaslah penderma organ mempunyai banyak kepentingannya kepada masyarakat kita. Itu saja, cikgu. Okey, Wow. baik. Bagus idea dia. Okey. Jadi di sini kan apabila kita mendengar pendapat-pendapat anak murid saya tadi, Baik, cikgu. daripada pendapat mereka ni terdapat fokus-fokus yang mereka tekankan, iaitu langkah ibu bapa, langkah kerajaan, kebaikan menerima organ. Jadi di sini Cikgu Lina nak memperkenalkan, iaitu apabila murid menyampaikan sesuatu idea, Baik. dia mestilah berfokus. Baik, Iaitu, cikgu. Sebelum cikgu terangkan tentang berfokus ini, tadi cikgu bagi tahu mereka jawab dengan tepat sekali. Jadi Betul. berapa ganjaran untuk mereka, cikgu? Lupalah nak bagi tahu yang sebenarnya keempat-empat memberi pendapat tadi, Cikgu Linda bagi 5 bintang. Wow, 5 bintang untuk setiap seorang ya? Setiap seorang. Sebab idea mereka bernas. Hebat. Berfokus. Itu yang saya maksudkan tadi, berfokus. Okey? Baik, cikgu. Baik. Jadi, macam mana kita nak kenal pasti fokus pada setiap percakapan seseorang ataupun petikan yang diberikan. Jadi di situ, Cikgu Lina nak memperkenalkan lollipop pukelang CJ. Jadi anak-anak murid boleh tunjukkan lollipop kalau bawah, ataupun kakak Mira pun ada juga lollipop pukelang Lollipop. CJ. Ini ialah inovasi Cikgu Linda. Daripada lollipop ini ialah himpunan fokus ataupun kata kunci dalam petikan ataupun dalam percakapan seseorang. Apabila anak murid saya bercakap tadi, mereka ada fokus tentang langkah, tentang kebaikan, tentang punca kenapa mereka tidak mahu menderma. Jadi saya rangkumkan dalam lollipop ini, iaitu pukelang CJ. Pu apa dia? Pu ialah punca. Jadi anak-anak murid ni kadang-kadang dia tak, cikgu apa maksud punca? Punca bermaksud alasan, sebab ataupun faktor. Dan ke ada dua. Satu kesan, satu kekangan. Kesan, dalam kesan pula ada dua.
kesan. Apa maksud kesan? Kesan bermaksud akibat, impak dan juga implikasi. Selain itu, kalau kesan positif, okey, kesan positif bermaksud kepentingan, manfaat, kebaikan, faedah dan juga kelebihan. Ingat ya, kadang-kadang kan soalan dia suka tanya kekangan. Jadi anak murid kadang dia tak tahu tau Mira apa maksud kekangan. Betul. Jadi di sini adalah maksud dia. Dengan lollipop ini pelajar boleh faham maksud-maksud fokus ataupun kata kunci dalam petikan, iaitu kekangan maksudnya halangan, cabaran, masalah dan juga rintangan. Seterusnya lang. Lang ialah langkah. Apa maksud langkah? Iaitu inisiatif, kaedah, cara usaha dan juga tindakan. Selain itu juga langkah memberi maksud berdasarkan konteks soalan, iaitu persiapan, tanggungjawab, peranan, fungsi, tugas dan persediaan. Dan juga kita tengok C. C ialah ciri ataupun contoh. Ciri maksudnya sifat ataupun kriteria. Baik. Contoh maksud dia misal ataupun tamsil. Ada yang tanya, Cikgu Linda, tamsil tu apa? Ya. Tamsil itu contoh, iaitu diambil daripada pinjam bahasa Arab. Okey, baik. Seterusnya J, jasa, iaitu bermaksud bakti ataupun sumbangan. Maka itulah dia lollipop pukelang CJ. Jadi, berdasarkan ini, mari kita aplikasikan. Saya nak murid-murid saya aplikasikan lollipop pukelang CJ ini. Jadi murid-murid, anak-anak murid saya di SMK Sri Mulia sudah bersedia ya macam mana kita nak aplikasikan lollipop pukelang CJ ini. Okay, sudah bersedia? Sudah bersedia? Okey, sekarang ini saya beri satu petikan. Dan seorang baca, seorang kenal pasti fokus. Murid-murid, siapa? Murid saya yang nak cuba membaca dan seorang kenal pasti fokus. Silakan. Siapa ingin baca terlebih dahulu? Okey, Amal. Saya nak baca tu. Okey. Amal akan baca. Siapa nak kenal pasti fokus? Untuk mengenal pasti, Haris. Jadi Danish dengan Alif sama juga kena pasti fokus. Okey? Baik, silakan Amal. Pendermaan organ merupakan satu amalan yang mulia. Pendermaan organ bukanlah sesuatu yang baru di Malaysia kerana pendermaan organ adalah satu kaedah rawatan yang telah diterima ramai di negara kita. Sehubungan itu, Pusat Sumber Transplant Nasional diwujudkan bukan sahaja untuk menambah bilangan peikrar penderma organ, malah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. Selain memberikan maklumat tentang kepentingan pendermaan organ, antara salah faham yang sering dikaitkan dengan pendermaan organ adalah menderma organ bertentangan dengan ajaran Islam dan akan menyakitkan mayat. Sebenarnya pendermaan organ tidak menjejaskan rupa atau bentuk jenazah. Pengebumian juga boleh dijalankan seperti biasa. Bagaimanapun, persepsi negatif utama yang perlu ditepis ialah perasaan takut. Beberapa kajian dilakukan yang menunjukkan sebab utama rakyat Malaysia tidak menderma kerana perasaan takut. Justru cara terbaik bagi mengatasi masalah itu adalah melalui penyebaran maklumat mengenai derma organ menerusi internet maupun media massa. Okey, baik. Jadi apakah fokusnya Haris apabila kita tengok dalam petikan ini, apakah fokusnya? Fokus yang saya dapat kenal pasti selepas mendengar bacaan Amal ialah punca masyarakat tidak mahu menderma organ. Iaitu antara salah faham yang sering dikaitkan dengan pendermaan organ adalah pendermaan organ bertentangan dengan ajaran agama dan menyakitkan mayat. Selain itu, persepsi negatif utama yang perlu ditepis ialah perasaan takut. Beberapa kajian dilakukan yang menunjukkan sebab utama rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu, tidak menderma kerana perasaan takut. Dan fokus yang kedua ialah langkah supaya masyarakat menderma organ, iaitu Pusat Sumber Transplant Nasional diwujudkan. Dan seterusnya, cara terbaik bagi mengatasi masalah masyarakat. Masalah itu adalah melalui penyebaran maklumat mengenai derma organ menerusi internet maupun media massa. Okey, baik. Jadi di situ kita dengar cara Amal bercakap tadi mula-mula cantik je, tapi bila di penghujung tu Amal tersekat-sekat. Jadi kat situ Amal dapat 4 bintang sahaja. 4 bintang untuk Amal. Untuk Haris, cikgu? Haris mula-mula okey, cantik. Lepas tu dia nak cepat kot dan jadi tak lancar. Jadi apabila kamu nak menyampaikan sesuatu haruslah jangan terburu-buru. Tenang-tenang sahaja. Barulah perkara yang
yang ingin kamu sampaikan itu jadi jelas. Jadi Haris pun dapat 4 bintang jugalah. Wah, tanya untuk Jadi Amal di dan Haris. situ kalau kita tengok yang berwarna hijau ini ialah langkah untuk Baik. menggalakkan orang masyarakat menderma organ, dan yang berwarna kuning ini fokusnya ialah punca masyarakat tidak menderma organ. Jadi saya serahkan kepada Wani untuk meneruskan cerita kita hari ini. Baik, Cikgu. Itu dia tentang lollipop pukelang CJ, Cikgu, betul. Ada kesannya kan, dan juga ada betul. puncanya mengapa. Kita akan berhenti berehat seketika, kawan-kawan di rumah. Jangan ke mana-mana, kita akan teruskan lagi sesi kelas kita selepas ini hanya di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Satu ikrar, sejuta harapan. Dan inilah tajuk yang kita bincangkan bersama-sama dengan Cikgu Linda dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 4. Membincangkan tentang pendermaan organ. Ada macam-macam mitos. Ada yang kata takut, ada yang kata tak boleh, ada juga yang kata sebenarnya boleh. Dan mitos ataupun fakta dan mitos inilah yang kita nak tanya Cikgu Linda, macam mana sebenarnya ni, Cikgu? Ya, mari Cikgu Linda terangkan ya. Bagi yang kabur jadi jelas, yang jelas lagi terang. Betul. Kan? Okey, baik. Fakta atau mitos? Okey, baik. Yang sebenarnya dia macam ni. Fakta atau mitos pendermaan organ semasa hidup ya. Ni semasa hidup ya, bukan yang sudah meninggal dunia. Mitosnya, anda mudah sakit dan banyak aktiviti harian terjejas selepas menderma organ. Jadi ramai yang beranggapan sebegitu. Sebenarnya faktanya ialah penderma organ boleh menjalankan rutin harian seperti biasa dan terus sihat selepas menderma organ. Seterusnya, mitos yang kedua iaitu penderma organ perlu menjalani pembedahan yang menyakitkan. Yang sebenarnya tidak, iaitu pembedahan transplant organ akan dilakukan dengan penuh berhemah dan menggunakan bius penuh. Jadi tak rasa sakitlah kan, Mira, kan? Betul. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga, mitosnya ramai yang berpendapat bahawa penderma organ memerlukan masa yang lama untuk pulih dan sembuh setelah pembedahan dijalankan. Namun faktanya, penderma organ akan pulih dan sembuh dalam masa yang singkat serta boleh menjalankan rutin harian seperti orang biasa selepas menderma organ. Jadi itulah dia, sudah jelas, sudah terang lagi bersuluh bahawa pendermaan organ ini tidak menyakitkan, boleh menjalani rutin seharian seperti biasa bagi penderma organ yang masih hidup. Ya, Mira ya? Baik, Cikgu. Okey, baik. Jadi sekarang ini Cikgu Linda cerita je kan. Jadi kita naklah sesi soal jawab. Saya nak tanyalah pada anak-anak murid saya, ada tak soalan yang bermain di minda kamu? Siapa nak bertanya? Cikgu, saya tak pastilah perkara ini. Saya nak tahu sangat tentang perkara ini. Siapa nak bertanya? Silakan. Ada sebarang Cikgu, soalan? saya ada soalan, Cikgu. Silakan, Amal. Silakan, Amal. Adakah semasa bedah siasat, organ dan tisu akan diambil tanpa pengetahuan waris? Masih bedah siasat, adakah diambil tanpa pengetahuan waris? Jadi, jom kita tengok apa jawapan dia. Proses pengambilan organ dan tisu untuk tujuan transplant hanya boleh dilakukan setelah mendapat kebenaran bertulis. Ingat, kebenaran bertulis daripada waris dan mesti dijalankan secara steril yang berbeza daripada proses bedah siasat. Jadi, sudah menjawab pertanyaan Amal. Okey? Baik, silakan. Siapa yang nak bertanya lagi? Soalan berikutnya. Ada yang nak tanya? Siapa nak tanya lagi? Okey. Alif. Silakan Alif. Okey. Adakah semua organ daripada pengikrar akan diambil setelah meninggal dunia? Adakah semua organ diambil? Macam mana tu? Okey, baik. Jom kita tengok apakah jawapannya. Tidak semestinya. Okey, pendermaan organ akan dilakukan berdasarkan kriteria berikut. Hanya organ dan tisu yang didermakan oleh keluarga, dan organ dan tisu itu mesti masih berfungsi. Betul. Masih berfungsi dan boleh digunakan selepas kematian, dan ada penerima sesuai yang menunggu. Itulah dinamakan
merupakan satu ikrar sejuta Juta harapan. harapan. Dapat menyelamatkan nyawa. Betul. Ya. Okey, baik. Jadi, siapa lagi nak tanya? Siapa lagi nak tanya? Danish ada nak tanya, Danish? Tanya juga. Silakan Silakan, Danish. Danish. Kiranya seseorang itu meninggal di rumah, adakah dia boleh menjadi penerima organ dan tisu? Betul juga kan kalau meninggal kat rumah boleh tak nak menderma organ dengan tisu. Jadi jom kita tengok jawapan dia, iaitu sekiranya seseorang itu meninggal di rumah, hanya pendermaan mata sahaja boleh dilakukan dan prosedur akan dijalankan di rumah. Yang lain tak boleh. Begitu, cikgu. Mata sahaja. Jadi ingat ya, pendermaan organ ni dia kena ikrar dahulu. Ikrar dahulu baru boleh derma organ. Tak boleh tak ikrar. Jadi sebab itulah kita kena menjadi pengikrar derma organ dan tisu ya, Mira ya. Okey, baik. Jadi anak murid tanya pada saya. Mana boleh, Mira? Saya pula nak tanya pada mereka. Boleh, okey. Jadi saya nak bertanya kepada mereka, soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, berfikir aras tinggi ini sesuai dengan murid saya yang berumur 17 tahun lah kan. Betul. Okey, ini soalan dia. Okey, dengar betul-betul lah. Saya sebut, cuba dengar betul-betul. Pendermaan organ merupakan satu amalan yang mulia. Namun begitu, kesedaran untuk menderma organ masih lagi rendah dalam kalangan masyarakat. Pada pendapat anda, apakah tanggungjawab pelbagai pihak untuk menyedarkan masyarakat supaya mereka menderma organ? Jadi di situ, kalau kita tengok di sini, bila kita baca, kata kuncinya ialah tanggungjawab. Okey, nak tanggungjawab siapa? Bila kita baca betul, apakah tanggungjawab pelbagai pihak. Jadi macam mana nak menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi ini? Maka Cikgu Linda nak memperkenalkan teknik basuh. Teknik basuh ini adalah teknik menjawab kemahiran berfikir aras tinggi. Jom Mira, Cikgu Linda terangkan apakah itu teknik basuh. Inilah dia. B ialah baca. Tadi kita dah baca kan? Mira pun dah tengok, Mira pun baca, anak murid pun baca dalam hati. Tetapi A ialah analisis. Analisis ini bermaksud analisis soalan dengan mencari kata kunci arahan soalan. Kata kunci arahan soalan gunakan teknik pukalang CJ. Yang ada di sebelah Cikgu Linda ni lah. Iaitu kan tadi tanggungjawab. Betul. Dalam ini ada tanggungjawab. Lepas itu, bila dah dapat kata kunci, tanya pada diri sendiri, nak tanggungjawab banyak pihak ke satu pihak? Jadi, apabila kamu bertanya tentang tanggungjawab banyak pihak satu pihak, maka kamu sedang menentukan subjek, iaitu tentukan subjek banyak pihak ataupun satu pihak, gunakan teknik pelbagai dimensi. Tadi kan banyak pihak kan? Betul. Jadi, bila banyak pihak, kita gunakanlah teknik dimensi diri, keluarga, masyarakat, kemudian sekolah, negara dan juga media massa. Pelbagai dimensi. Bermaksud, saya ulang balik. Kalau diri ni kan Mira, diri kita lah. Saya, pelajar, murid, seseorang itu, setiap individu, remaja, kita, generasi hari ini, seorang usahawan, seorang siswazah, seorang penderma organ, itu semua diri sendiri. Betul. Tahu Mira? Kemudian keluarga. Keluarga pastinya ibu bapa ataupun adik-beradik, atuk, nenek, masyarakat. Masyarakat jiran tetangga, rukun tetangga, komuniti setempat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada sekolah. Sekolah mesti ada pengetua, pentadbir, guru, murid, kaunselor, persatuan dan negara. Negara kita boleh spesifikkan iaitu kerajaan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan, Polis Diraja Malaysia dan akhir sekali media massa, televisyen, seterusnya Instagram, Facebook, WhatsApp semualah. Okey, baik. Jadi inilah teknik pelbagai dimensi untuk menjawab soalan kebat. Dan apabila kamu sudah memberi jawapan, kamu huraikan sedikit menggunakan teknik budak S. Huraikan sedikit. Apakah itu budak S? Inilah dia. Bagi, untuk, demi, dengan, agar, kerana, supaya dan seperti. Jadi anak murid saya ni dia dah biasa dah dengan teknik ini. Jadi saya nak pastikan mereka ini
mahir atau tidak dengan teknik yang Cikgu Linda terangkan ini. Jadi berdasarkan soalan ni tadi, Mira kan tadi kan tanggungjawab, Betul. iaitu pelbagai Pelbagai pihak. Jadi mungkin tanggungjawab diri sendiri, apa jawapan dia? Tanggungjawab keluarga, apa jawapan dia? Tanggungjawab ibu masyarakat, apa jawapan dia? Jadi di sini Cikgu Linda nak bukalah kan, nak buka kepada anak murid Cikgu Linda, iaitu siapa nak menjawab untuk dimensi diri. Nanti kita bagilah bintang kan, Mira. Betul, kan? Cikgu. Siapa nak menjawab, iaitu tanggungjawab ini daripada dimensi diri. Silakan. Siapa yang kongsikan jawapan anda? Okey, silakan Danish. Silakan Danish. Pada pendapat saya, tanggungjawab pelbagai pihak untuk menyadarkan masyarakat supaya mereka berderma organ ialah saya perlu memujuk ibu bapa saya untuk menjadi penderma organ. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa takut akan keadaan anak-anak mereka selepas membuat pendermaan organ. Saya mestilah meyakinkan ibu bapa saya agar mereka memberikan saya hak untuk menderma organ dengan menyatakan bahawa kadar pendermaan organ di negara kita amat rendah dan ramai yang memerlukan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Jika saya tidak membantu mereka, siapa lagi mahu membantu? Oleh itu, saya mestilah memujuk ibu bapa saya untuk memberikan saya hak untuk jadi seorang penderma organ. Bagus. Baiklah. Sangat tegas. Saya ingin menjadi penderma organ. Meyakinkan ibu bapa supaya apa? Supaya memberikan kebenaran. Kebenaran kepada anak-anak untuk menderma organ. Satu lagi, ibu bapa haruslah menjadi suri teladan. Ibu bapa juga berikrar menjadi penderma Betul. organ. Tapi itu dari dimensi Sudut diri. Sekarang kita pergi kepada dimensi keluarga pula. Siapa agaknya anak murid saya yang nak cuba memberi pendapat tentang keluarga pula? Silakan. Keluarga. Saya nak, Cikgu. Silakan Haris. Pada pendapat saya, tanggungjawab ibu bapa untuk menyedarkan masyarakat supaya menderma organ ialah ibu bapa hendaklah membawa anak-anak ke pusat sumber transplant nasional untuk menderma organ. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan orang yang akan dijadikan contoh oleh anak-anak mereka seperti bak kata peribahasa, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Betul, Cikgu. Oh, itu Wow. sahaja. Okey. Lupalah Mira nak Ni, bagi Cikgu. bintang pada Danish tadi. Berapa bintang untuk Danish, Cikgu? Danish punya penguraian sangat panjang dan jelas. Sangat meyakinkan. Saya bagi 5 bintang. 5 bintang untuk Danish. Kalau untuk Haris pula, Cikgu? Haris pula pendek je kan. Haris kenalah huraikan dengan panjang. Lagi mudah nak buat karangan nanti. Mana tahu kalau keluar soalan SPM pasal pendermaan organ. Okey, jadi Haris, tapi jawapan Haris betul tau. Tapi pendek. Jadi kalau boleh kita nak bagi idea yang bernas, kritis. Jadi Haris, saya bagi 4 bintang. 4 bintang. Tapi tahniah kerana berjaya untuk memberikan pendapat. Betul. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada masyarakat. Silakan, siapa nak cuba masyarakat? Masyarakat. Silakan. Amal. Tanggungjawab pada pendapat saya, tanggungjawab masyarakat untuk menyedarkan supaya menderma organ ialah rukun tetangga boleh mengajukan kempen berkaitan dengan pendermaan organ. Hal ini dikatakan demikian kerana inisiatif ini dapat menyebarkan tentang manfaat menderma organ sekaligus dapat memberi kesedaran pada penduduk setempat. Lajunya Amal bercakap. Saya dengar macam kereta api. Amal, tenang-tenang Amal. Nanti kita ada ujian lisan tau. Ujian lisan untuk SPM. Kalau terlalu laju kan nanti susah pun tak nak dengar apa yang Amal nak cakap. Okey. Jadi Amal apabila bercakap kena tenang-tenang supaya kita boleh dengar apa yang Amal cakap. Tapi betul apa yang Amal cakap tadi. Pendapat Amal iaitu rukun tetangga. Bila rukun tetangga mestilah persatuan penduduk kan, Mira, Betul, kan? Cikgu. Jadi selain daripada ibu bapa diri sendiri, rukun tetangga buat kempen, buat poster ataupun panggil pihak-pihak berwajib untuk datang memberi kesedaran Betul. kepada masyarakat setempat. Ya. Jadi di situ Amal saya bagi 4 bintang. 4 bintang untuk Amal. Okey, baik. Jadi tahniah kepada Amal. Seterusnya kita pergi satu soalan lagi. Baiklah, soalan terakhir, Cikgu. Ya, betul. Sekolah. Siapa nak cuba? Siapa yang belum lagi ni? Silakan. Alif belum lagi. Alif ya? lah. Siapa lagi? Silakan Alif. Pada pendapat saya, tanggungjawab sekolah untuk menyedarkan masyarakat supaya menderma organ ialah pihak sekolah hendaklah menjemput Pusat Sumber Transplant Nasional
untuk mengadakan ceramah mengenai pendermaan organ kepada murid-murid. Hal ini bukan sahaja mampu meningkatkan kesedaran kepada murid-murid, malah dapat membimbing murid-murid dalam membantu orang yang memerlukan. Dengan ini, murid-murid akan berasa berminat untuk mendaftarkan diri sebagai penderma organ. Okey. Tapi dengan kebenaran ibu bapa tahu bila Betul. murid-murid ini yang belum lagi cukup umur di bawah jagaan ibu bapa mesti mendapat kebenaran ibu bapa ya Mira ya. Tapi langkah sekolah itu memang sangat bagus apabila Alif memberitahu bahawa menjemput pusat transplant negara datang ke sekolah. Itu satu idea yang bagus. Saya bagi 5 bintang 5 untuk Alif. Bagi bintang. tepukan Beri kepada tepukan Alif. untuk diri anda sendiri Diri juga. anda sendiri. Tanya. Jadi Cikgu. inilah dinamakan pelbagai dimensi. Daripada kecil, diri, keluarga, masyarakat, sekolah. Dan hinggalah ke negara, cikgu. Ya, negara media masa. Itu negara media masa, anak murid di rumah bolehlah buat latihan. Silakan Mira, saya Okey. serahkan pada Mira. Baik, Cikgu Linda, kita dah selesai memahami tentang teknik menjawab soalan kemahiran aras tinggi dengan kita pun dah tahu nak buat huraian dengan menggunakan teknik budak S kan. Banyak yang Cikgu Linda dah kongsikan. Kita akan kembali selepas ini di Menengah Atas untuk kita ketahui lagi tentang pendermaan organ. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, di segmen ini kita akan belajar pula tentang mari kita berpantun. Kita dah tahu dah tentang fakta dan juga mitos pendermaan organ. Dan di segmen ini masih lagi tentang pendermaan organ tetapi nak berpantun pula dengan Cikgu Linda. Ya ke Cikgu? Ya, betul. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah. Budi yang baik dikenang juga. Okey. Maksudnya kalau kita berbudi, kita derma organ, kita memberi sejuta harapan kepada masyarakat di luar sana. Jadi jomlah kita berpantun. Berpantun ni Mira, dia Ya, bukan cikgu. berpantun, kita jual dan kita beli. Jadi kita memeriahkan suasana kita. Tema dia mestilah pendermaan organ. Betul. Baik. Jadi kita mulakanlah dengan anak murid saya dahulu. Mereka dah bersedia dah dengan pantun-pantun mereka itu. Silakan, siapa nak mulakan dahulu ni dan nak jual pada siapa ni? Silakan. Saya cikgu. Alif ni, Alif nak jual pada siapa ni Alif? Saya nak jual pada Danish. Danish? Bersedia Danish? Okey. Sedia. Okey, silakan. Okay. Dengan pantun yang saya jual di Danish, terbang tinggi burung kenari, hinggap sebentar di dahan dedalu. Kalau tuan bijak bestari, derma organ, mengapakah perlu? Bagus. Ayat terakhir tu, ayat tanya tu. Derma organ, mengapakah perlu? Dia jual dekat Danish ya? Dua kat Danish. Silakan Danish. Mengapa derma organ ni sangat perlu ni? Silakan Danish. Senang je soalan tu Alif. Dengarkan rakan-rakan di rumah, saya beli pantun yang dijual oleh Alif. Bertiup bayu jatuhnya ranting. Ranting terkena si kura-kura. Derma organ amatlah penting. Selamat nyawa, hidup sejahtera. Ya, selamat nyawa, hidup sejahtera. Jadi, Danish tak nak jual pantun ke pada rakan-rakan lain Danish? Saya nak jual pada Harip boleh? Boleh. Haris bersedia Haris? Okey, silakan. Sarang tinggi, sepenyengat tebuan. Terbang riang, si rama-rama. Saya ingin kepastian tuan. Apakah organ yang boleh diderma? Apakah organ yang boleh diderma? Ayat Silakan. tanya tu. Betul. Baguslah. Okey. Jadi, kita kan dah belajar. Kita kenalah ikut apa yang organ yang boleh didermakan. Silakan Haris. Silakan Haris. Terima kasih atas pantun yang dijual. Dengarkan jawapan saya pula. Anak kucing lari berlima, bersama-sama gembira pulang. Antara organ yang boleh diderma, hati, jantung, mata dan tulang. Hati, jantung, mata dan tulang. Bagus.
bagus. Bagus sangat. Sekarang, okey, Haris nak jual pantun pada siapa agaknya? Pada siapa, Haris? Cikgu, izinkan saya menjual pantun kepada Kak Syamira. Oh, pada saya. teliti, ya. Okey, Syamira dah bersedia ke belum ni? Sedia, cikgu. Okey, sentiasa bersedia ya, Mira ya. Silakan. Ikan perkasam simpan di peran. Ikan dibeli dari sandakan. Derma organ kurang kesedaran. Apakah langkah harus dilaksanakan? Langkah cikgu. pula. Okey, baiklah. Haris sentuh tentang ikan perkasam lah. Sedapnya. Saya jawab ya. Okey, Saya jawab, silakan. dengarkan Haris. Gagah sungguh pahlawan Laksmana, nama tersohor di mana-mana. Kempen kesedaran hendaklah dilaksana. Buka mata supaya menderma. Boleh cikgu? Boleh, cantik Okey. lah. Baguslah. Okey. Okey, baik. Hai, Mira. Ya cikgu. Takkan Mira tak nak jual kot? Jual cikgu. Tadi saya dah beli daripada Haris, saya jual. Saya nak jual dekat Cikgu Linda. Saya pula. Saya jual dekat cikgu. Banyak. Okey, silakan. Tak apa, saya cuba. Dengarkan ya. Riang sungguh rasa di hati. Ronda-ronda menaiki beca. Wahai Cikgu Linda yang saya hormati, tak mahu menderma apakah punca? Punca pula. Okey, ronda-ronda naik beca pula tu. Kan? Apa punca tak mau menderma Dengarkan Mira ya. Bertemu kekasih sebentar cuma. Sedihnya. Rindu di hati tiadalah tahan. Punca masyarakat tidak mahu menderma, kurang kesedaran, kurang pendedahan. Kurang kesedaran. Sebab itulah slot ini kita sedarkan anak-anak murid di luar sana, ibu bapa di luar sana. Marilah kita menjadi pengikrar kerana satu ikrar sejuta harapan. Jadi tahniah kepada anak murid saya yang membeli dan menjual pantun. Tahniah kepada Mira dan marilah kita rumuskan pelajaran kita hari ini. Anak-anak murid saya, siapa yang nak rumuskan pelajaran hari ini? Silakan, siapa nak rumuskan? Ini kongsi Silakan, Haris. Rumusan pelajaran kita hari ini ialah saya dapat pendedahan tentang pendermaan organ. Terdapat banyak kebaikan menderma organ. Namun, kesedaran masyarakat masih rendah. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu bagai awal dengan tebing bagi memastikan bilangan penderma organ semakin bertambah. Itu sahaja, cikgu. Okey, jadi itu yang dapat disimpulkan oleh Haris sebagai seorang murid tentang cara pendermaan organ. Jadi daripada saya, apabila kamu belajar tentang pendermaan organ, kamu kena ingat bahawa bahasa Melayu ini merentas pelbagai mata pelajaran. Jadi seperti kita hari ini seperti belajar sains, yang sebenarnya kita belajar bahasa Melayu menggunakan isi kandungan sains. Maksudnya murid-murid boleh mendengar dan bertutur dengan baik. Dengar maklumat tentang pendermaan organ, memberi pendapat. Apabila memberi pendapat, iaitu mereka bertutur, belajar untuk bertutur. Salah satu cara bertutur ialah berpantun tadilah. Mereka berpantun dan juga menyampaikan pantun, menerima pantun. Itu yang ingin diterapkan dalam pembelajaran hari ini. Selain itu juga, Cikgu Linda terapkan juga bagaimana nak mencari fokus menggunakan teknik pukelang CJ ataupun lollipop pukelang CJ, iaitu kata sama makna fokus ataupun kata kunci. Selain itu juga, murid dapat mengaplikasikan teknik basuh, iaitu teknik menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi untuk menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi itulah yang ingin disampaikan pada anak-anak murid pada hari ini. Jadi sebagai kerja rumah, sila hasilkan satu risalah anak-anak murid saya dan anak-anak murid di rumah, sila hasilkan satu risalah untuk mempromosikan kepentingan menderma organ dalam kalangan masyarakat dan cari maklumat melalui portal Delima atau melayari internet untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Baik Cikgu Linda, saya nak tanya Cikgu, bagaimana prestasi murid-murid kita pada hari ini? Cikgu dah bagi pantun semua tu. Okey, prestasi anak murid saya hari ini sangat membanggakan. Walaupun ada sedikit-sedikit kelemahan tetapi boleh diperbaiki. Kelemahannya ialah terlalu laju bercakap kan, dan kena tenang-tenang
senang, tetapi secara keseluruhannya mereka boleh memberikan idea, pendapat dengan bernas. Tahniah kepada semua. Beri tepukan pada diri anda semua. Okey. Jadi sebelum kita habis, kita nyanyi sikit. Mawar melati indah di taman, indah lagi bunga selasih. Akhir kata kami ucapkan cukup di sini. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Saya serahkan Terima kepada kasih juga dia. saya ingin ucapkan kepada Cikgu Linda Nur atas kesudian datang ke sini berkongsikan ilmu tentang satu ikrar sejuta harapan. Ingat kawan-kawan, di mana kalau ada yang berpeluang untuk menjadi penderma organ, pergilah mendaftarkan diri anda untuk berikrar menjadi penderma organ, kerana itu mungkin boleh memberikan atau mengukir senyuman kepada mereka yang memerlukan sesudah ketiadaan kita. Terima kasih banyak cikgu. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Cikgu Nur Farazila atas kesudian menjadi Cikgu Jurubahasa Isyarat pada hari ini. Saya Syamira Nazir, teruskan setia menimba ilmu di slot menengah atas Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.